Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan alim? Semoga semua dalam sihat sejahtera insya-Allah. Jadi sebelum kita mula dulu, marilah sama-sama kita tanda tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Seperti mana yang terpapar dalam di depan kamu adalah untuk minggu ni kita akan buat sesi ulang kaji tata bahasa sebelum kita akan masuk kepada latihan penulisan. Seperti mana semua maklum, kita akan tak lama lagi akan kembali semula ke sekolah untuk sesi yang akan datang ni. Jadi untuk sebelum kita bermula ni sesi persekolahan yang akan datang, untuk berbaki lagi beberapa minggu lagi untuk e-learning ni, jadi maklim nak tekankan untuk tata bahasa bahasa Melayu. Okey, sebab apa? Kalau dah naik cuti nanti, maknanya akan cuba untuk kita buat lebih latihan mengenai penulisan, buat karangan, bina ayat dan sebagainya. Jadi untuk berbaki masa lagi ni, marilah sama-sama kita kukuhkan balik tata bahasa kita untuk bahasa Melayu darjah 3 insya-Allah. Jadi untuk hari ni kita akan belajar ulang kaji 3 tajuk tata bahasa yang kita dah belajar dah sebelum ni, tapi kita lebih kukuhkan dan di hujungnya kita akan buat latihan insya-Allah. Jadi antara 3 kata tata bahasa yang kita belajar hari ini adalah kata hubung, kata sendi nama dan kata tanya. Dan di akhir pembelajaran kita hari ini, yang pertama maklim harapkan kamu dapat mengenal pasti dan memahami kata hubung ataupun kata sendi nama ataupun kata-kata tata bahasa ni, golongan kata dapat faham dan dapat menggunakan dengan betul dalam sesuatu ayat. Okey. Jadi kata hubung untuk apa, kata sendi nama untuk apa dan kata tanya untuk apa, kamu dapat faham dan dapat kuasai. Dan boleh jawab latihan yang akan kita sama-sama buat hari ini insya-Allah. Jadi nota-nota hanya semua maklim dah bagi dah sebelum ni. Hari ini adalah ulang kaji ringkas saja. Jadi dalam ni pun maklim disediakan nota ringkas, boleh sama-sama kita ikut insya-Allah. Jadi kita ikut sama-sama untuk hari ini. Kita mulakan untuk yang pertama. Okey. Kata hubung. Kata hubung ni apa? Yang maklim alihkan sini jap ke bawah. Okey. Kata hubung ni ialah kata apa? Kata yang digunakan untuk menggabungkan kata, frasa ataupun ayat. Iaitu paling senang nak faham, maknanya dah ajar sebelum ni, ia menggabungkan 2 ayat menjadi 1 ayat. Okey? Contoh kita bagi dua ayat yang berbeza lah. Ali bermain bola. Ayat pertama. Ayat kedua, Abu bermain bola. Jadi kalau kita gabungkan dua ayat ni, kita akan guna kata hubung apa? Ya, betul. Dan Ali dan Abu bermain bola. Okey. Jadi kata hubung ni senang nak faham, dia menggabungkan kata, frasa ataupun ayat, ataupun menggabung 2 ayat menjadi 1 ayat. Dan kata hubung ni ada mempunyai ciri-ciri atau penggunaan berbeza. Tak semua sama. Okey. Contoh, dan tadi menggabungkan 2 perkara yang sama. Tapi kalau yang berbeza, contoh kita guna tetapi. Okey, tetapi. Tetapi ni contoh kat sini tunjuk Aiman suka makan ikan, tetapi adiknya suka makan ayam. Menunjukkan 2 perkara yang berbeza. Kita guna tetapi. Kalau ada pilihan, kita guna atau. Dalam ni pun dah tunjuk kat situ. Atau. Contoh lagi, apa lagi? Kerana. Ya, ni contoh kerana kat sini. Tunjukkan ni. Kerana. Kerana menunjukkan apa? Sebab dan sebagainya. Lalu menunjukkan aktiviti yang berlaku selepasnya, untuk dan supaya. Jadi semua kata hubung ni ada kegunaan yang berbeza. Maknanya harap kamu dapat kuasai dan fahami bila masa kita nak gunakan kata hubung yang sesuai. Kena tengok ayat tu, adakah ayat tu menunjukkan perbandingan, perkara yang sama, perkara yang berbeza. Itu kena faham betul-betul. Jadi kata hubung yang kebiasaannya kita guna adalah seperti berikut. Tu semua tu. Okey. Faham tu kata hubung Seterusnya, kata sendi nama. Maknanya alih kat atas balik lah. Sebab dia kacau. Okey, baik. Kata sendi nama pula ialah kata golongan kata sendi yang memperkenalkan suatu frasa kata depan.
Contohnya dalam ayat, kucing tidur di sofa. Perkataan di itu merupakan kata sendiri nama yang memperkenalkan frasa di sofa. Ataupun dalam kata mudah, kata sendiri nama menandakan bahawa sesuatu hubungan di antara perkara-perkara yang disebutkan dalam satu ayat. Nak fahamkan lagi senang, kata sendiri nama ni dia menunjukkan apa kaitan dia perkataan ini dengan perkataan ini. Di, daripada, dari, kepada dan sebagainya. Okey, kata sendiri nama ni lebih mudah kalau kita tengok apa nama dia? Jadual ni. Jadi kalau kita tengok kata sendiri nama ni ada apa yang biasa kita dengar? Di, ke, dari, kepada, daripada, pada, untuk, bagi. Jadi ada perbezaan antara semua kata sendiri nama ni. Kita tak boleh suka hati kita letak walaupun bunyi dia sama tapi kegunaannya berbeza. Contoh yang paling senang kita boleh tertukar iaitu penggunaan dari dan daripada. Okey, kena tengok sini, dia tunjuk jelas kat sini. Alamak, terlepas pula. Perkataan dari. Dari menunjukkan tempat, arah ataupun masa. Dua ni saja. Kalau selain daripada tempat atau arah, kita gunakan daripada. Jadi contohlah kita menunjukkan untuk masa. Ibu bekerja dari waktu pagi hingga waktu petang. Contoh, bila tunjukkan masa, ibu bekerja dari waktu pagi hingga waktu petang, kita guna dari, masa. Ataupun ayah bertolak dari rumah ke tempat kerja, menunjukkan tempat ataupun arah. Jadi kita gunakan dari. Selain daripada itu kita gunakan daripada. Okey, jadi senang itulah. Jadi contoh dalam perkataan kepada, pada, ada perbezaan dia ke, dan boleh tengok daripada semua yang dalam jadual ni. Boleh tengok ni. Okey, jadi dapat fahami bila masa nak guna di, bila masa nak guna ke, dari, daripada. Kita hanya ulang kaji saja hari ni. Okey, yang paling penting kamu tahu di mana kita nak gunakan, insya-Allah. Okey, ni boleh rujuk masa buat latihan ni, tak ada masalah, boleh rujuk dengan nota yang maknanya disediakan ni. Okey, boleh teruskan yang terakhir iaitu kata tanya. Kata tanya ni apa? Adalah golongan kata yang paling mudah lah. Golongan kata yang menunjukkan pertanyaan mengenai sesuatu perkara, sama ada tempat, masa, jumlah, kaedah dan sebagainya. Ni paling senang lah. Kata tanya ni datang kita nak tanya sesuatu. Apa? Kalau kita nak tanya benda, kita guna apa. Bila kita nak tanya masa, kita guna bila. Bila kita nak tanya tempat, kita guna di mana. Bila kita nak tanya jumlah, kita guna nak tanya bilangan, kita guna berapa. Nak tanya orang, guna siapa dan sebagainya. Okey, semua dah maknanya dah tunjuk kat bawah tu. Itu bawah tu. Okey, jadi sila tengok betul-betul dan ingat kegunaan kata tanya yang sesuai. Bila nak tanya tempat, kita guna di mana. Jangan suka hati tukar kata tanya yang tak sesuai. Dan kebiasaannya, selepas kata tanya ni kita akan tambah kah. Contoh, apakah, bilakah, di manakah, siapakah, berapakah. Jadi boleh juga tak letak kah. Dan boleh juga letak kah, mana-mana pun boleh. Tapi tengok kepada kesesuaian ayat. Okey, tapi kebiasaannya kita letak kah. Okey, berapakah, siapakah, mengapakah dan sebagainya. Boleh faham Okey, kalau macam tu, kalau dah faham, sama-sama kita tengok latihan yang akan kita buat hari ni. Maknanya sebut sebelum ni dalam awal-awal tadi kita akan buat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Okey, jadi kalau siapa yang tak ada lagi, boleh ambil buku tu dan buka dulu. Buku Bahasa Melayu Aktiviti Jilid 1 yang macam ni, warna biru. Boleh ambil dulu Boleh kasih masa lah. Boleh pause dulu. Okey, boleh ambil. Okey. Dah Okey, kalau belum pause dulu. Okey, dah mula teruskan Jadi kita akan buat 4 muka surat hari ni berdasarkan 3 tata bahasa yang kita belajar hari ni, iaitu kata hubung, kata sendiri nama dan juga kata tanya. Untuk latihan yang pertama, muka surat yang ke-38, iaitu mengenai kata hubung, iaitu kalau kita baca surat 38 ni dia ada 2 aktiviti.
Yang pertama, cari kata hubung dalam silang kata yang berikut. Kamu carilah kata hubung dalam, contohlah Mak bagi contoh kat sini. Dia minta untuk kita cari kata hubung dalam silang kata dalam bawah ni, dalam ni. Ni Mak bulatkan ni. Okey, jadi contoh. Dia suruh cari apa? Untuk. Sini boleh nampak untuk dah. Untuk. Situ untuk. Kerana lagi ada. Dah dapat tu nanti isi dalam tempat kosong ni. Okey. Itu yang pertama. Mesti ada lebih kurang dia bagi 8 kat situ. Cari sampai jumpa. Kemungkinan melintang, kemungkinan menegak. Kita tak tahu mana satu. Kena cari betul-betul. Tengok betul-betul. Seterusnya, isi tempat kosong di bawah. Ni. Dengan kata hubung sesuai. Kamu kena baca kata hubung tu. Dan pilih perkataannya sesuai. Contoh yang pertama, Imran murid yang rajin. Imran rajin membantu ayah. Tempat kosong, ibunya di rumah. Kita nak guna apa? Kata hubung apa? Ya, betul. Kita nak guna kata hubung dan. Dan itu contoh pertama. Yang lain-lain tu kamu kena buat sendirilah. Faham? Okey. Kalau macam tu, kita teruskan untuk seterusnya. Iaitu, maknanya ke tengah pula. Tak? Senang kan nak alih-alihkan kan? Jadi untuk yang seterusnya adalah latihan kata tanya muka surat 44 dan 45. Boleh buka. Kita maknanya terangkan sedikit lah. Untuk yang pertama ni, muka surat 44 yang sebelah ni, sebelah sini, adalah bulatkan kata sendiri nama yang betul. Iaitu kamu kena baca petikan, ada dialog itu. Kamu kena baca dan pilih kata sendiri nama yang betul. Bulatkan boleh, nak gariskan boleh. Contoh, Malaysia mendapat pingat emas pertama, perkataan di ataupun pada yang sesuai. Sukan C 2017. Sukan C 2017 merupakan apa? Masa. Jadi kita nak guna apa? Kita nak guna apa? Ya, kita guna pada. Jadi ambil pensel, gariskan boleh, bulatkan pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh guna. Faham? Okey, baik. Seterusnya, ni contoh saja, kamu jawab sendiri. Okey, sekejap Okey, seterusnya surat 45 pula. Adalah kamu kena isi tempat kosong dengan kata sendiri nama yang betul. Iaitu pilihlah baca dan pilih kata sendiri nama yang betul. Generasi muda haruslah melibatkan diri. Tempat kosong, aktiviti fizikal. Kata guru besar SK Perdana. Contoh. Jadi, kita guna apa? Ya, generasi muda haruslah melibatkan diri. Dekat atas tu ada pilihan jawapan kan? Nak guna apa? Dalam. Itu contoh yang pertama lah. Yang lain tu kan jawab sendiri. Untuk yang bawah ni pula, itu adalah maknanya kamu tak payah buat lah. Sebab apa? Ia minta pendapat kamu untuk menggunakan kata sendiri nama yang betul. Jadi maknanya tinggalkan untuk bab tu. Nanti kalau sempat kita bincangkan di sekolah. Okey? Jadi itu tak payah buat dulu. Nak buat pun tak ada masalah. Dia minta kamu ceritakan apa pendapat kalau kita gunakan kata sendiri nama yang betul. Okey? Okey. Yang terakhir adalah latihan kata tanya muka surat 51. Boleh buka. Surat 51. Okey, baik. Sini mudah juga. Tengok kata tanya pilihan jawapan dekat atas tu. Dan baca dialog tu. Dan pilih kata tanya yang sesuai. Jadi macam nak tahu, Maklim? Contohlah. Yang pertama ni kita baca sama-sama. Imran dan Irfan berkongsi bilik. Ayahnya menggantikan katil lama dengan katil yang bertingkat di bilik mereka. Okey. Jadi kita tengok ada dua dialog antara Imran dan Irfan. Jadi Imran tanya, "Wah, cantiknya katil baru di bilik kita. Tempat kosong. Kah ayah membelinya? Nak isi apa dalam tu, Maklim? Macam nak tahu? Nak letak apakah ke, siapakah ke? Saya pun tak faham lagi, tak tahu dia nak tanya apa." Jadi kalau tak tahu, kita tengok jawapan dia di bawah dia. Okey, sekejap. Maklim pakai pensel. Alamak. Maklim pakai pensel sekejap. Okey. Dia tanya apa? Apakah ke, siapakah ke, nak guna apa, bilakah ke, macam mana? Kita tengok jawapan Irfan kat bawah ni pula. Yang ni. Okay, kita baca yang tu pula. Apa dia tulis? Ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Kat sini ada clue dia. Pada pagi tadi. Pada pagi tadi tu apa? Apa tu? Masa. Ya, betul. Bila masa, kita guna apa?
Bila kita nak tanya masa, kita guna apa? Kita guna bila. Jadi isi tempat kosong kat sini dengan bila. Kita padam balik. Maksud apa? Wah, cantiknya katil baru di bilik kita. Bilakah ayah membelinya? Lepas tu ayah dia jawab, Abang Irfan dia jawab, ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Barulah sesuai kata tanya yang digunakan. Jadi dapat faham insya-Allah. Jadi Mak harap semua latihan yang diberikan ni dapat dijawab dan boleh simpan dulu buku ni. InsyaAllah ada masa kalau boleh nak ada persoalan boleh tanya dengan Mak Alim. Dan juga kalau ada apa-apa kemusykilan ke boleh tanya dengan Mak Alim lah. Dan kita akan cuba bincang nanti bila dah naik sekolah nanti insya-Allah. Boleh PM kan Mak Alim hasil kerja sebagai Mak Alim nak semak dan juga kalau sempat boleh semak dan juga sebagai rekod untuk aktiviti kita hari ni insya-Allah. Selamat mencuba, semangat macam orang kat bawah ni. Semangat macam orang tu. Boleh? Okey, insya-Allah kalau macam tu Mak Alim jumpa esok. Mak Alim jumpa esok pula. Mak Alim jumpa lagi akan datang. Selamat mencuba anak-anak semua. Assalamualaikum. Okey.